أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Hadis kursi drop. Kita ambil sikit atas sikit Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kursi, qala Allah Ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Artinya firman Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, bermula kibru, yakni ketinggian itu, kesombongan itu, yaitu selendangku. Yakni dengan arti ketinggian itu, kesombongan itu adalah sifat atau pakaian, seumpama pakaian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti sesuatu yang menjadi sifat baginya, sesuatu yang menjadi milik baginya. Dan azamah itu kainku. Kalau selendang ni kain yang di atas. Kalau kalau kain betul ni kain yang di bawah. Jadi azamah ini kainku, seumpama kainku, yakni kebesaran ini, azamah ini kebesaran, keagungan adalah seumpama kain. Kita terjemah kita seumpama. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan faham mujassimah lah. Tuhan ini ada pakaian, ada selendang, kemudian ada kain pula. Lepas tu dia melarak lagi lah benda-benda lain pula. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun secara literalnya ataupun secara zahir ayatnya, memang kalau kita terjemuh dia akan jadi gitu. Kibriya, yakni keagungan, keakuhan, kesombongan itu selendangku. Memang diterjemah begitu. Tapi kefahaman Ahlus Sunnah dalam ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, mereka ada cara sendiri memahaminya. Dan ini merujuk kepada ayat-ayat lain juga, hadis-hadis lain juga.
Sebab tu kita tak boleh nak ambil dalam memahami perkara-perkara seperti ini ni, kita tak boleh nak ambil ayat sekerat. Ini bahaya ayat Al-Quran, hadis-hadis. Kalau kita ambil sekerat-sekerat, dalam sesetengah perkara dia boleh bawa kepada faham yang salah. Sebab itu ulama-ulama kita yang mendalami Al-Quran dan hadis sedalam-dalamnya itu, mereka telah mengemukakan kaedah, cara untuk memahami perkara-perkara seperti ini, dan mereka telah menjelaskan kepada kita. Jadi kita ni hak ngaji tak dalam mana ni, hak ngaji setahun dua ni, kena akulah, kena fahamlah kepada alim ulama yang habis umur ngaji tu. Dari segi tu. Jadi cuma masalah hari ni, orang kita ni, hak kedian ni jadi alim lagi daripada ulama dulu, mujtahidin dulu. Kena molek dia pula jadi pentarjih, penilai kepada ulama-ulama dulu. Ni silap. Kita ni nak memahami, sepatutnya memahami ilmu-ilmu mereka tu, memahami dengan baik, meneliti dengan baik. Sekarang timbul satu trend, mungkin disebabkan kerana masing-masing dah bersaling tahu banyak perkara. Lagi sekali, tanpa sedar, dia yang menilai ulama ni betul salah. Sepatutnya yang ambil faedah, sepatutnya dia mengaji, dia pula tukang nilai. Hari ni timbul. Kalau dia mengaji seperti ulama-ulama dulu, tak apalah. Kalau sama taraf dengan mereka itu dari segi keilmuan, dari segi ilmunya, dari segi pengajiannya, kefahamannya, kewarakan dan kezuhudannya, kalau sama tanding, boleh tahan lah, boleh jadi imam lah. Kalau ada gitu tu, orang angkat sebagai imam lah hari ni. Tapi kenyataannya tak gitu. Air kaki tak bau. Air kaki pun tak bau. Tapi gaya bercakap lebih daripada mujtahidin. Dari segi mentarjih tu, tarjih ni silap. Kita ni ibarat macam tak kenal hakiki diri kita. Memang tidak dinafikan. Selain daripada Nabi tu tidak maksum. Kita faham hakikat tu. Selain daripada Nabi tidak maksum. Maksudnya ada kemungkinan betul atau salah. Hak tu tak jangan afidah. Tapi kita ni silapnya, kita ni ibarat macam neraca nimbang. Kita duduk timbang imam-imam mujtahidin. Sepatutnya kita ni duduk di satu neraca, imam mujtahidin duduk neraca lain. Tu pun tak padang lagi. Jadi kita hari ini bertindak macam nimbang, duduk timbang imam ni betul salah, imam ni betul salah. Silap. Patutnya kita ni duduk di salah satu neraca tu. Imam tak sure lagi, tengok timbang mana berat. Sepatutnya gitu. Yang jadinya kita berlagak seperti penimbang hari ni, duk timbang orang. Nak timbang tanah, nak timbang besi mah, dia kakah gelidi, kakah barangnya gelidi. Nak nimbang batu, mana? Jadi kedudukan yang tidak tepat. Itu kesilapan kita hari ni. Ahli-ahli kita hari ni, ia berasa ahli dah lalu, dia tak sedar ia berada pada kedudukan mentarjih. Kita sepatutnya lebih memahami, memperinci, memanfaatkan kalam-kalam ulama. Memang hakikat tidak maksum tu betul lah, tapi sepatutnya kita tunjuk kita juga. Ni bila kita nilai imam tidak maksum, bila kita nak tolak pendapat dia, kita tak sedar kita juga taraf sama, tak maksum. Ulama ni dah maksum, bukan Nabi dia tu. Dah siapa dia? Kita lupa hari ni, alim ulama kita lupa benda tu. Tak mulalah alim ni tak kena lah, alim tak kena, bukan Nabi lah, itulah, inilah. Jadi tak sedar benda hak dia kata tu sepatutnya kena tuju utama ke dia juga. Tapi kita nak sedar, alim-alim hari ni tak sedar diri. Banyak jadi gitu. Kau mudah menyalahkan alim ulama. Mujtahidin, mereka ni beri pandangan, ada hujah dalil, telitilah. Tak setujulah. Kita ambil setuju pun tak apalah, ambillah pendapat yang kita setuju. Tapi gaya hari ni lain sikit. Dia dah maksum, dia bukan Nabi. Kita ni Nabi orang kata. Kita ni Nabi.
Ini tangan ada tunjuk ke orang semua. Atas muka sendiri tak pernah tunjuk. Kaedah yang ia pun pakai ke orang. Sepatutnya kaedah itu pakai atas diri sendiri tak? Baru dia tak. Hari ni jadi gitu. Ini timbul masalah. Kenapa orang kita ini mengaji, baru-baru mengaji ni dia berani tak lalu. Kita dengan alim ulama, sikap kita lebih banyak pada husnuzon, meneliti, memahami, mengambil manfaat. Kita tak setuju pendapat dia, tak apa. Tapi atas ijtihad dia tu, kita kena aku kelayakan dia tu. Kita nerung tak pakai pendapat lain, pakailah, tak ada masalah. Ini dah. Kita tolak sungguh. Tolak dengan tidak betul. Lepas tu, tepeklah, dia bukan Nabi, dia bukan masuk. Oh, molek benar. Hari ni penyakit ni timbul hari ni. Penyakit jiwa yang sakit, jiwa yang rosak. Barang siapa menanggalkan akan daku, cabut, ambil, rapah. Melanggar kena ambil, cabut, rapah lah sifat-sifat tu. Salah suatu daripada keduanya, yakni sesiapa yang ambil sifat ni daripada aku, yakni sesiapa yang pakai atas diri sifat ni kibria ni, kesombongan, azamah, keagungan ni pakai atas diri dia, nescaya aku jatuhkan akan dia ke dalam neraka jahanam. Aku jabok dia ke dalam neraka jahanam. Ini bukan pakaian kita. Ini bukan sifat yang patut ada pada kita. Kesombongan, keagungan, itu bukan sifat manusia, bukan sifat makhluk. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamah fi surati dzar tata'uhum an-nasu lihawaniha ala Allah azza wa jalla. Artinya, dihimpunkan orang yang jabbarun, yakni orang yang sombong, orang yang angkuh, dan orang yang mutakabbirun, orang yang takabur, di dalam hari kiamat, yakni pada hari kiamat, seperti rupa semut yang kecil. Jadi mereka ni dikumpulkan orang yang sombong, yang takabur, yang angkuh ni di hari kiamat seumpama semut-semut kecil. Semut kecil, maksudnya sangat kerdil lah. Padahal memijakkan mereka itu oleh segala manusia. Maksudnya dalam keadaan kerdil, hina, sehingga orang duk pijak belaka. Jadi orang yang sombong dihinakan di akhirat oleh segala manusia, kerana sangat hina mereka itu atas Allah azza wa jalla. Demikianlah diberitahu kepada kita bahawa pertama sekali sifat kesombongan, keagungan, keangkuhan ini adalah sifat bagi Tuhan, milik bagi Tuhan, dan tidak boleh manusia pakai sifat ini, ambil sifat ini, kecuali daripada sudut-sudut yang tertentu. Ada juga sebab kita disuruh takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah, yakni kita tiru sifat-sifat yang ada pada Allah. Jadi kalau kita letak sifat al-kibru ini, al-mutakabbir itu antara nama Allah. Jadi nak pakai atas kita ni boleh pakai dari aspek tertentu, bukan dari aspek memiliki kesombongan, ketinggian, kebanggaan, tidak. Faslun fi haqiqatil kibri. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat kibr, yakni membesarkan diri, memuliakan diri, menyombongkan diri. Baik, apa sebenarnya hakikat sifat ni? Iaitu satu maksiat yang batin.
Jadi sifat ni merupakan satu maksiat. Bila sebut maksiat, dosa. Dan dia bersifat batin. Batin maksudnya maksiat dalaman. Kita hampir-hampir terlupa adanya jenis maksiat jenis dalam ni. Hampir-hampir terlupa. Disebabkan kerana mungkin tak mengaji kitab-kitab tasawuf, tak belajar ulama tasawuf, kita hampir-hampir tak nampak dah ada kemaksiatan yang batin yang sebenarnya tak kurang dari segi kemaksiatannya berbanding dosa zahir. Tak kurang. Dalam Al-Quran disebut wajtanibu zahiral ismi wa batinah. Hendaklah kamu menjauhi yang zahir dari dosa itu dan yang batin. Jadi ayat ini mengisbatkan dua jenis dosa. Satu yang bersifat zahir seperti yang kita tahu, menipu, merampok, mencuri dan sebagainya. Dan ada yang bersifat batin dengan nas Al-Quran. Ada dosa-dosa ni. Jadi dia satu maksiat. Inilah antara sebabnya kenapa berkata Al-Imam Asy-Syazili radhiyallahu anhu, sesiapa yang tidak berkecimpung dengan ilmu kami ni, man lam yataghalghal bi'ilmina haza mata wa huwa musirrun 'alal kabair. Inilah sudutnya. Kata Imam Syazili, orang yang tidak berkecimpung, tak mengaji, tak melihat tentang ilmu kami ni, yang ilmu tasawuf ni lah, lalu dia mati. Dia mati, kata Syazili, tanpa sedar dia ni berkekalan berada dalam melakukan dosa-dosa besar. Kiki ginilah ni, nyakit-nyakit sifat-sifat dalaman yang merupakan maksiat yang batin. Tidak diusahakan untuk dibuang, tidak diusahakan untuk dikikis, dihapuskan, dibiarkan, bahkan direlainya, diturutinya. Tanpa sedar dia berkekalan melakukan maksiat. Musirun 'alal kabair, berterusan dalam melakukan dosa-dosa besar, kata Imam Syazili. Jadi bila kita sebut gini, ada orang tak setuju, ada orang lah nak setuju, apa setuju. Tak sahur ni dah penting. Kita penting ke? Akidah penting, fiqh penting, tasawuf penting. Tiga-tiga kena jalan serentak, serangkai. Bukan dulu diam. Maksiat yang batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Jadi Imam Ghazali telah menyebut 10 maksiat yang batin, yang antaranya takabur ni. Tapi 10 tu ibu. Cabang daripada ibu ni banyak lagi. Tapi antara ibunya al-kibru ni, sombong, takabur ni. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma'na al-kibri sifatun fin nafsi yansha'u min ru'yatin nafsi, wa amma ma yazharu minal mutakabbir fi zahiri fahuwa kal asari lidilka sifat. Kita kena faham molek. Ini kata-kata Imam Ghazali ni ada benda yang perlu kita teliti. Baik, artinya dan makna kibru itu, makna takabur itu, iaitu sifat yang di dalam nafs, yakni di dalam hati dan diri manusia. Jadi hakikat takabur ni satu sifat yang melekat dalam hati kita. Itu sebenarnya takabur. Sifat dalaman. Kadang-kadang timbul kenyataannya, kadang-kadang tak timbul. Jadi hakikat sebenarnya sifat dalaman. Ada kalanya nampak, ada kalanya tak nampak timbul. Kadang-kadang berlaku terbalik, nampak tanda tapi dalam tak gitu. Ada juga. Kawan ni pattern dia, jalan buka dada ke dia, jalan. Biasanya orang sombong ni dia suka jalan gitu, tapi ada pattern kampung tu memang pattern dia jalan gitu. Patah tulang belakang ke mana ke tak tahulah, jalan gini. Jenis dada burung lah, tak kira lah, jalan gini. Jadi kita tengok ni sombong sungguh, tak tentu lagi. Sekalipun itu antara watak-watak orang sombong, tapi tidak semesti lagi. Sebab tu Imam Ghazali kata hakikat takabur ni sifat duduk dalam.
Maka yang timbul itu ciri dia. Jadi ciri ni tak semestinya. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang tak. Kadang-kadang ada sifatnya, ada tandanya, tapi sifat tak ada dalam. Boleh jadi belaka. Sebab hakikat sebenar takabur adalah sesuatu yang tersemak di dalam hati. Kadang-kadang orang jalan nenggok jalan. Betul kita tengok. Jadi kelaziman kepada orang yang ada sifat tu memang suka kita nenggok, tak pernah tengok orang. Tapi tidak semua orang jalan pesen tu dia seorang yang mutakabir. Tidak semestinya. Orang sakit lekuk lah, orang ustaz horak lah, macam-macam. Atau memang patternnya gitu. Pattern di jalan gitu. Sebab aspek lahiriah itu adalah penampilannya, cirinya, penampakannya, bukan hakikat sebenar. Sebenar takabur tu sifat dalaman. Nak khabar bahawa dua sisi yang berbeza. Hakikat takabur dengan alamatnya lain. Kadang-kadang sekali ada sifatnya timbul alamat. Ini ketara takaburnya. Kadang-kadang ada sifat takabur tak timbul sekarang pada waktu tak nampak, tapi ada sifat ni boleh berlaku. Cuma kadang-kadang berlaku juga timbul tanda-tanda tu tapi dia bukan seorang yang takabur, kerana sebab-sebab tersendiri boleh berlaku. Yakni di dalam hati yang jadi ia daripada melihat akan dirinya. Ia timbul dari mana? Sifat kesombongan. Mari satu sifat jadi satu sifat. Puncanya dia tengok kepada kelebihan dirinya. Antara sebab kenapa hari ini kait dengan yang kita sebut tadi, ahli-ahli kita jadi tak ada adab terhadap ulama-ulama dulu, kerana tidak tahqiq benda-benda gini lah. Tidak mengaji tasawuf, apatah lagi dilabelkan tasawuf ni ajaran sesat. Lebih-lebih lagi. Puncanya kerana tengok kepada kelebihan diri, berasa diri memiliki kemahiran, kealiman, kepintaran lebih dari orang sikit, lebih dari orang sikit je. Lebih dari orang sikit. Tu tak temu buku dengan ruah lagi tu, temu dengan geng-geng sama-sama dia. Ia hak atas sekali. Kau mudah berasa lebih dari orang. Tidak temu hak yang mengatasinya. Jadi timbul bila tengok kelebihan diri ni kau, macam kita kau juara kampung lah. Kampung tu tak ada orang nelang daripada dia nelang kali. Tidak temu sebelah lagi tu, kampung sebelah lagi tu. Temu yang boleh sakit. Tapi tak nak kabarnya, dia lupa aspek tu kerana tengok kepada kelebihan diri. Jadi takabur ni puncanya kerana bila seseorang melihat kepada kelebihan diri sendiri. Terlebih tinggi daripada orang yang lain. Tengok lebih tinggi, lebih baik daripada orang lain. Sebab tu orang yang faham hakikat ni, kalau dia berbeza pandangan dengan orang lain, dia tak akan perbodohkan orang, kecuali benda tu tebeng salah. Tu dia kata apalah, itu jelas dan ketara salah. Tapi sekiranya pandangan orang tu masih boleh dipertimbangkan dan dia ada pandangan yang lain, sekalipun dia tidak setuju dengan pandangan tu, dia tidak akan meremehkannya. Tapi kalau dia ada sifat ni, semua yang selain dari pandangan dia tu tak kena belaka. Itu alamat dia. Semua orang lain daripada pendapat dia, pandangan dia tak betul belaka. Ni penyakit ni, ia kena penyakit ni. Berbeza pandangan ni biasalah di kalangan alim ulama dulu, imam-imam mujtahidin dulu. Tapi masing-masing hormat menghormati, kerana pandangan mereka ni ada wajahnya, yakni ada sudut-sudut yang boleh dipertimbangkannya. Itu sebabnya. Dan ini lumrah berlaku dalam dunia akademik, berlaku dalam agama kita. Pandangan-pandangan ulama ni berbeza pandangan tu biasa. Tapi mereka ni mengambil sikap menghormati. Dia tak berpakai cerita lain. Tapi dia tidak menyalahkan selagi pendapat itu ada asas, ada sudut pandangnya.
ada huraian penjelasannya, ada dalilnya, tidak tolak betul-betul. Tapi kalau kena nyakit ni, dah kena nyakit ni, lain kosong, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kosong. Ini kalau kena penyakit ni. Dan di dalam bersifat kesempurnaan, jadi dia pandang kepada dirinya lebih tinggi daripada orang lain, lebih sempurna daripada orang lain. Mari nyakit ni, orang lain rendah lalu, tak ada apa. Kecil pada pandangan dia, orang lain semuanya sudah tidak ada harga, tidak ada nilai. Adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada zahirnya itu, maka iaitu bekas sifat kibru yang di dalam batin, yakni penampilan dia, watak dia, apa yang zahir daripada yang nampak pada pandangan orang itu kesan dia saja, kesan daripada sifat takabur. Goliknya macam tu, tapi tidak semestinya macam tu. Macam kita sebut tadilah, orang yang takabur ni dia cenderung untuk jalan dengan lagak takabur sikit lah, nenggok lah, tak pernah tengok orang lah. Dia suka gitu atas kesombongannya tu. Tapi tidak semua orang yang sepetah seperti itu dia seorang yang ahli takabur, tidak semesti lagi. Sebab apa? Itu hanya penampilan zahir, alamat. Macam kita gelak malam gelak, goliknya gelak malam ni tak ada pulang lah, goliknya gitu. Tapi tidak semestinya malam tu gelak tak ada pulang. Kenapa? Nak hujan pun gelak juga, gelak. Jadi sama jugalah dengan sifat takabur ni. Penampilan itu adalah alamat dia, tapi tidak semestinya bila timbul alamat ni menunjukkan seorang tu takabur. Iaitu bekas yang dikesan sifat kibru yang di dalam batin itu, yakni sifat takabur yang ada di dalam hati itu, timbul pada perwatakan. Kadang-kadang timbul pada watak dia, kadang-kadang percakapan dia boleh timbul lagi, perkataan, perbuatan, perlakuan dan sebagainya. Orang yang takabur ni gaya cakap pun lain. Gaya cakap dia tu, penampilan dia, banyak perkara. Jadi lain macam. Dan setengah daripada perbuatan yang zahir yang menunjukkan kibru yang di dalam hati itu, iaitu meninggi. Ni kitab saya salah ni, meninggalkan, patutnya meninggikan. Tengok kitab lain, tengok cetakan lain, meninggikan. Jadi yang cetakan saya ni berlaku kesilapan lah, iaitu meninggikan dirinya di dalam kedudukannya. Mana ni? Meninggikan diri dalam kedudukannya, antara zahir, antara perwatakannya. Orang yang duduk bawah lagi, duduk atas kan. Tapi dia nak kata gitu, macam hari ni lah, ada orang semayang duduk, ada semayang tak kursi. Jangan baca orang semayang tak kursi sombong pula. Jangan baca gitulah. Kena tahu keadaan. Dia buat begitu ada sebab dia tu. Cuma nak kabur antara perwatakan yang biasa timbulnya gitu. Ia tak akan duduk sekali dengan orang ramai. Dan setengah daripadanya bahawa ia mendahulukan dirinya di dalam perjalanan daripada orang yang lain. Kadang-kadang kau jalan ia duduk depan bawah. Tapi tidak semuanya orang yang seperti itu sebagai seorang yang takabur. Cuma nak beritahu sebahagian daripada watak-watak yang timbul akibat daripada sifat takabur. Jadi jangan kita baca orang jalan duduk depan seorang
Dulu gitu lepas ni takabur sungguh jalan depan orang. Jangan kata. Cuma nak beritahu orang takabur ni dia cenderung situ, cenderung untuk depan orang. Tapi tidak semestinya orang yang buat seperti itu seorang yang ahli takabur. Dan setengah daripadanya itu bahawa ia menilik akan seseorang lain dengan tidak menghinakan dia. Tadilah setengah daripada watak takabur ni dia tengok gitu je. Tengok kau ni kau sepi mata tak pernah tengok je. Tengok jeling gitu lebih kurang. Ataupun tengok pandang gaya orang yang pandang orang dengan remeh ni, kadang-kadang kita boleh cam lah. Cuma kita tak kerti lah nak ajurnya, tapi kita perasan je tengok orang dengan pandangan remeh ni. Jadi orang yang takabur ni antara wataknya timbul gitu. Tapi tidak semestinya orang yang berwatak seperti itu sebagai seorang yang takabur, tak semestinya. Itu hanya mazahir ataupun kenyataan daripada sifat itu. Dan setengah daripadanya itu bahawa marah ia akan seseorang yang tiada memberi akan dia salam. Antara alamat takabur ni, dia marah dah beri salam ke dia. Dia marah. Tapi tidak semua orang yang marah dah beri salam tu sebagai takabur. Mungkin dia nak didik orang tu, nak ajar orang tu, atau mungkin dia ketua jabatan yang nak ajar orang bawah dia supaya beradab dan sebagainya. Boleh jadi belaka. Tapi antara kenyataan daripada orang yang takabur ni, dia marah sekarang, tak bisa salam ke dia. Dan marah akan seseorang yang tiada membesarkan dia. Yakni dia antara kenyataannya juga, antara kenyataan yang timbul daripada sifat takabur ni, seseorang tu marah kalau orang tu tak memuliakan dia, ataupun tak sanjung dia. Orang-orang kita dulu ni cerita lama, ni tak ada dah, cerita lama dulu. Kan dulu kan payah nak pergi haji, payah. Kadang-kadang gak ada tanah. Jadi bila balik kampung orang dak pergi haji, marah dak sekarang. Sebab habis banyak piti nama dulu nak pergi haji. Tapi bila balik kampung orang dak pergi nama haji dia. Ada setengah tu marah dak sekarang. Marah dah. Tapi tak apalah. Cuma sini nak beritahu bahawa Syekh ni sebut antara penampilan daripada orang takabur ni, dia marah kalau orang tak besarkan dia. Tapi tidak semua orang yang seperti ini dia dianggap takabur. Mungkin ada sebab-sebab tersendiri juga. Dan marah ia akan orang yang tiada menyampaikan segala hajatnya. Demikian juga antara sikap seorang yang takabur ni, dia marah kalau hajat keperluan dia tu orang tidak tunaikan. Dia ada hajat tapi orang tidak penuhi, orang tak tunaikan hajat-hajat dia tu, dia marah. Ini antara bentuk ciri penampilan orang-orang yang takabur, tapi tidak semuanya. Dan setengah daripadanya bahawa marah ia jikalau ditegur oleh orang yang lain. Kadang-kadang dia marah kalau orang tegur dia, tapi orang tegur orang tak apa. Hari ni ahli-ahli kita ni kadang-kadang dia duk kritik ulama-ulama besar ni, tapi bila kritik dia cabut sebang-sebang dah mulai. Time dia kritik ahli ulama tak ada apa-apa. Dia kritik dia mula pula. Lesar. Dia mulai tak jaga tidur. Ini. Ditegur oleh orang yang lain, dan suka ia menegur akan orang yang lain. Dia suka tegur orang tapi tak diterima teguran orang. Ini kata Syekh ni antara ciri, antara kenyataan daripada orang yang ada sifat takabur.
Dan lagi ia menegur dengan perkataan yang keras. Tak ia tegur orang, ia tegur dengan keras. Orang tegur dia keras, yang marah rudu-rudu. Ni kadang-kadang tembok ni. Jadi Tok Syekh ni kabur, itu alamat adanya sifat takabur di dalam hati. Tapi tidaklah semua yang bertindak seperti ini ada sifat itu. Tidak semua. Sebab kena fikir juga kadang-kadang tertentu, kadang-kadang berlaku. Cuma nak beritahu kelaziman, kebiasaan. Dan setengah daripadanya suka ia mengajar akan orang yang lain, dan tiada suka ia diajar oleh orang yang lain. Gitu pula dah. Dia suka mengajar orang, tapi marah benar kalau orang ajar ke dia pula. Menyakit juga. Kalau kita tengok imam-imam mujtahidin ni, dia ngaji. Orang ni pergi ngaji orang ni, orang ni kadang pergi ngaji orang ni semula. Antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i berlaku gili ni, gili. Orang ni pergi dengar orang ni, orang ni dengar orang ni. Biasa. Tapi hari ni tak boleh sekarang. Dan jadi tok guru tak boleh hajar dah dia lepas tu. Jadi gitu. Kadang-kadang berlaku juga di kalangan ahli masyarakat kita ni. Jadi dia keluar pandangan, dia kata tak payah guru, tak payah guru, cukup kita terus berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah dari segi itu. Tapi dari segi kaedah memahami ilmu, kena belajarlah. Dari segi hubungan kita dengan Allah, memang tak perlu perantara apa-apa. Tapi yang anehnya, ada setengah orang tu beri pandangan tak payah berguru, tapi yang nak orang ngaji dengan dia, sakit sungguh. Kau tak ngaji dengan dia tak boleh, kena ngaji dengan dia kau. Dia sendiri tak begitu. Ni nyakit ni. Rupanya kata Tok Syekh Abdul Samad ni, ada nyakit tu rupanya. Sifat seperti itu adalah petunjuk adanya penyakit seperti ini. Dan setengah daripadanya, apabila ia berbicara masalah dengan orang yang lain, atau ia berbantah-bantah dengan orang yang lain, yani kalau dia bercakap, berdebat, berdiskusi dengan orang lain, nescaya tiada ia mahu mengalahkan akan dirinya itu. Ia tak akan mengalah. Orang diskusi ni lain. Diskusi ni masing-masing kemuka hujah. Lepas tu timbang. Dan tak terpaksa aku lah. Hujah-hujah tu, dalil-dalil tu boleh pakai ke tak, terpaksa aku. Kalau ada kata hujah orang lebih kuat, kena aku lah. Tak mau terima cerita lain, tapi dia kena aku penghujahan orang yang ada asas yang baik. Itu orang diskusi. Tapi kalau kena nyakit ni, tak ada. Dalam perdebatan dia tak akan mengalah ke mana-mana pun. Ini sikap orang berdebat. Berdebat ni perkara buruk, dilarang. Jidal ini negatif, perkara yang tidak disuruh dalam agama. Yang disuruh adalah berdiskusi, berbincang cara baik. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri diskusi ni tertutup, bukan terbuka. Tertutup. Sebab terbuka ni tahu sajalah. Kita ni, masyarakat kita ni banyak tok kaduk ni. Hak depan ni dia tahu benda, pandai ya bak sorok ni. Ya. Ini masalah keilmuan tak lewat kini. Orang ramai ni tok kaduk dalam bab ni. Ini bahaya, isu-isu yang mendalam dibahaskan secara terbuka dalam Facebook, internet ni. Bahaya. Sepatutnya kena berjumpa dengan alim ulama yang terlibat tu, bincang cara tutup. Ni lambung kot Facebook, internet, orang kampung ni ada kala gini, tok kaduk ni. Ya, tukang sorok. Ya, bak sorok tak apa. Kau angkat tangan gini ni.
Gini se. Ni, duk lipat bawah sini. Ini bahaya. Isu-isu akademik, isu-isu yang mendalam dibahaskan secara terbuka. Itu bukan tempat dia. Sepatutnya dijumpa alim ulama ni secara tertutup, berdiskusi, tengok apa hujahnya, apa dalilnya. Ini bahaya zaman kita hari ini. Oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.